Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai ubahan songsang. Ubahan songsang merupakan satu ubahan yang bersongsangan dengan ubahan tercantum. Ada 3 bahagian yang perlu kita belajar bagi tajuk ubahan songsang, iaitu pertama adalah maksud ubahan songsang. Yang kedua, bagaimana kita nak menentukan hubungan ubahan songsang, iaitu di bawahnya saya pecahkan kepada 3, iaitu penentuan ubahan songsang, membentuk persamaan ataupun ungkapan ubahan songsang, dan mencari nilai bagi suatu ubahan songsang. Dan akhir sekali ialah penyelesaian masalah yang melibatkan ubahan songsang. Kita rujuk kepada perkara pertama yang kita nak belajar ialah maksud ubahan songsang. Dalam ubahan songsang, pemboleh ubah Y bertambah. Maknanya Y bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang, iaitu perubahannya secara bersongsang. Satu bertambah dan satu berkurang pada kadar yang sama. Kadar ini mungkin di dalam bentuk nilai, peratus, pecahan dan sebagainya. Nanti kita akan tengok contoh. Dan sebaliknya maksudnya kalau Y berkurang akan menyebabkan X bertambah pada kadar yang sama. Kita lihat contoh di sini. Amin mengambil bahagian dalam satu larian maraton jarak 42 km. Jadual menunjukkan hubungan antara masa diambil oleh Amin dengan laju puratanya. Masa 4, laju purata 10.50. Masa 5, laju purata 8.40. Masa 6, 7.0 laju purata. Masa 7, laju purata 6.0. Masa 8, laju purata 5.25. Nyatakan perubahan pada laju purata jika masa yang diambil A bertambah 2 kali ganda. Jadi kalau masa diambil 2 kali ganda, bertambah 2 kali ganda, maka perubahan pada laju purata berkurang 2 kali ganda. Jadi istilah yang dipakai bertambah secara songsangnya adalah berkurang. B berkurang 1.5 kali ganda. Ini adalah masa. Jadi laju purata bertambah 1.5 kali ganda. Jadi secara penulisannya kita boleh tulis seperti ini. Jika masa yang diambil bertambah 2 kali ganda, maka laju purata berkurangan 2 kali ganda. B, jika masa yang diambil berkurangan ataupun berkurang 1.5 kali ganda, maka laju purata akan bertambah 1.5 kali ganda. Kita lihat contoh kedua. Jadual menunjukkan hubungan bilangan pekerja dengan bilangan hari yang diperlukan untuk memasang jubin di sebuah rumah, iaitu bilangan pekerja, bilangan hari, bilangan pekerja 2, bilangan hari 12, bilangan pekerja 4, bilangan hari 6, bilangan pekerja 6, bilangan hari 4, bilangan pekerja 8, bilangan hari 3. Kita dapati bilangan pekerja meningkat dan bilangan hari semakin menurun. Nyatakan perubahan pada bilangan hari jika bilangan pekerja didarab. Bila didarab, songsangannya adalah D bahagi 2. Kalau didarab dengan 2, dibagi 2. Jadi secara penulisannya, jika bilangan pekerja didarab dengan 2, maka bilangan hari
dibahagi 2. Berkurangan separuh. Jadi berkurangan separuh, jadi kita akan songsangkan dia bertambah separuh. Cara penulisannya adalah, jika bilangan pekerja berkurangan separuh, maka bilangan hari akan bertambah separuh. Okey, kalau dia contoh yang ketiga, dia melibatkan peratus. Nyatakan hubungan bilangan hadiah yang boleh dibeli jika harga sebuah hadiah bertambah 2 kali ganda. Jadi kat sini berkurangan sebanyak 2 kali ganda. Okey, jadi penulisannya, jika harga sebuah hadiah bertambah 2 kali ganda, maka bilangan hadiah berkurangan 2 kali ganda. Okey, untuk B, jika harga sebuah hadiah berkurangan 30%, maka bilangan hadiah yang boleh dibeli bertambah 30%. Okey, begitulah untuk soalan-soalan yang lain. Okey, kita hanya songsangkan kata kerjanya. Contohnya diganda 3 kan, ganda 3 makna darab 3. Kemudian di sini songsangannya dibagi 3. Kalau diseparuhkan maknanya dibagi 2. Bila dibagi 2, di sini kita boleh diganda 2 atau didarab 2. Begitulah seterusnya. Okey, seterusnya kita akan belajar mengenai perkara yang kedua, iaitu bagaimana kita nak menentukan hubungan dua kuantiti yang diberi itu adalah ubahan songsang. Iaitu menentukan hubungan antara dua pembeli ubah bagi satu ubahan songsang. Jadi ada 2 cara. Yang pertama ialah melalui pendarapan 2 pembeli ubah. Kalau pendarapan 2 pembeli ubah, iaitu misalnya pendarapan SY itu sebagai pemalar, ataupun kita tulis XY sama dengan K ataupun K sama dengan SY, maka itu adalah ubahan songsang. Sekiranya tidak sama, maka dia bukan ubahan songsang. Yang kedua ialah dengan melukis graf Y melawan X. Kalau graf itu adalah hiperbola, maka dua kuantiti itu berubah secara songsang, ataupun hubungan antara dua pembeli ubah itu adalah ubahan songsang. Ataupun Y melawan 1/X, garis lurus yang melalui asalan, maka itu adalah ubahan songsang. Sekiranya dia bukan hiperbola ataupun dia bukan satu garis lurus, apabila dilukis, dia bukan ubahan songsang. Saya nak tunjuk satu contoh. Okey, kita ambil contoh yang pertama, iaitu penentuan ubahan songsang. Diberi masa T yang diperlukan untuk menyiapkan kerja pemasangan perabot berubah secara songsang dengan bilangan pekerja. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara X dan T. Bilangan pekerja, iaitu X, masa diperuntukkan ataupun diperlukan, iaitu T dalam minit. Okay, bilangan pekerja 2, masa 180. Jadi kalau kita darabkan XY ataupun X dengan T ini, kita dapat 360. Okay, kemudian di sini 3, pekerja 3, masa diperlukan 120, kita darab dapat 360. Bilangan pekerja 4, masa diperlukan 90, jadi kita darab dapat 360. Begitulah seterusnya. Jadi di sini kita dapati SY ini satu pemalar, iaitu nilainya 360 semua sekali. Maka oleh kerana SY ini satu pemalar, maka X dan T ini adalah berhubung secara songsang. Okay. Bagaimana pula dengan X kuasa 2 dan T? Okay, cuba kita lihat di sini.
Okey, X-nya 2, jadi X kuasa 2 4. X3 X kuasa 2 9. X4 X kuasa 2 16. X5 X kuasa 2 25 dan X6 X kuasa 2 adalah 36. Jadi kita nak tahu sama ada X kuasa 2 dengan T ni berubah secara songsang ataupun tidak. Kita darabkan 4 darab 180 720. 9 darab 120 dia tak dapat 720 tapi dia dapat 1080. 16 darab 90 pun tak dapat 720. Maknanya nilai X kuasa 2 darab T ni dia bukan pemalar, dia berubah-ubah. Jadi oleh kerana dia berubah-ubah ni, kita katakan bahawa X kuasa 2 darab T bukan satu pemalar. Maka oleh kerana X kuasa 2 darab T bukan pemalar, maka hubungan X kuasa 2 dengan T bukanlah ubahan songsang. Okey, soalan 2. Diberi kuantiti X dan Y berubah mengikut jadual di bawah, iaitu X 2, 4, 5, 10. Y 8, 4, 3.2, 1.6. Menggunakan skala yang sesuai. Jadi anda boleh gunakan buku kotak. Okey, iaitu satu kotak tu buatlah satu unit. Okey. Lukiskan graf Y melawan X. Kalau katakan graf Y melawan X seperti ini, dia dapat hiperbola, maka ia adalah ubahan songsang. Jadi Y berubah secara songsang atau dengan X, ataupun hubungan Y dan X adalah ubahan songsang. Kalau dia tidak dapat hiperbola, maka dia bukan ubahan songsang, ataupun hubungan Y dan X ni bukan ubahan songsang. Graf Y melawan 1 per X. Kalau graf Y melawan 1 per X dapat seperti ini, satu garis lurus yang melalui asalan, maka dia adalah ubahan songsang. Maknanya Y berubah ataupun hubungan di antara Y dan X adalah ubahan songsang. Tetapi sebaliknya, kalau katakan dia tidak dapat satu garis lurus yang melalui kosong ni, maka dia bukan ubahan songsang. Okey. Jadi saya ulang lagi, untuk menentukan sama ada ubahan songsang, dua kuantiti itu berubah secara songsang ataupun berhubung secara songsang, kita boleh buat ataupun uji dalam dua perkara. Yang pertama, kita darabkan dua pemboleh ubah tadi. Kalau katakan dia adalah satu pemalar, maka ubahan songsang. Kalau dia bukan pemalar, maka dia bukan ubahan songsang. Yang kedua, dengan kaedah graf. Kalau dia hiperbola, graf Y melawan X, graf terbentuk hiperbola. Ataupun graf Y melawan graf 1 per X, berbentuk satu garis lurus mencerun ke atas, maka dia adalah ubahan songsang. Ataupun hubungan di antara dua pemboleh ubah tersebut adalah ubahan songsang. Sekian saja video ataupun video 7 slot yang ke-7 pada hari ini. Moga-moga pelajar-pelajar dapat memahami konsep ubahan songsang. Kita akan sambung lagi dengan video yang seterusnya, iaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana untuk membentuk persamaan dan mencari nilai bagi suatu ubahan songsang daripada persamaan yang kita bentuk. Pelajar-pelajar diminta yang pertama sekali untuk menyelesaikan semua soalan di bawah SP1 .2.1 yang saya akan hantar nanti di dalam grup WhatsApp matematik. Kemudian juga pelajar-pelajar diminta untuk menyelesaikan semua soalan di bawah SP 1.2.2.
Sekiranya pelajar-pelajar tidak faham, pelajar-pelajar boleh menghubungi saya sama ada melalui grup WhatsApp ataupun terus menghubungi saya. Sekian pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.